ialah pertamanya kita kongsi kuasa. Tidak ada satu kaum di Sabah ini yang tertinggal. Walaupun partinya kecil, tetapi kita pastikan dia mempunyai suara di dalam pentadbiran negeri. Kabinet kita ada orang Cina, orang Dusun, orang Murut, orang Bajau, orang Brunei, orang bangsa Melayu, dan bermacam-macam lagi. Itu satu. Berbangsa agama, Kristian, yang tak agama, yang Islam dan sebagainya. Jadi pada saya itu kekuatan nombor satu. Yang keduanya ialah negeri kita ini kaya. Saya nak bagi tahu kepada saudara, untuk tahun ini 2012, Kerajaan Negeri Sabah telah peruntukan belanjawan kerajaan negeri yang tertinggi dalam sejarah negeri Sabah. Jumlah bajet negeri Sabah pada tahun ini ialah 4 bilion ringgit. Okey, 4 bilion ringgit. Banyak mana 4 bilion ringgit ini? Kita bandingkan dengan negeri yang terkaya di Malaysia. Negeri yang terkaya di Malaysia ialah negeri Selangor. Saudara nak tahu berapa belanjawan negeri Selangor? 1.6 bilion sahaja. Negeri Selangor mempunyai belanjawan untuk 2012 ini sebanyak 1.6 bilion. Dibandingkan dengan negeri Sabah, 4 bilion ringgit. Saya kira dari segi apapun pertimbangannya, negeri Sabah jauh lebih baik daripada negeri Selangor. Kekangan kita, dan bukan saja kekangan kepada Barisan Nasional, siapa saja yang akan memerintah nanti, Pakatan Rakyat, ini adalah kekangan yang lebih berbentuk infrastruktur, permukaan bumi, keadaan keluasan negeri Sabah yang saudara pun pernah pergi ke Kinabatangan, ke Kuamut, di kawasan-kawasan yang terpencil yang mana ramai rakyat Malaysia Sabah yang tinggal di situ. Bagaimana kita membawa jalan dan sebagainya. Sebab itu saya katakan kita berusaha, dan isu pembangunan ini saya kira tidak akan dapat diselesaikan juga oleh parti pembangkang hanya dengan mengkritik. Saya selalu bertanya kepada Datuk Seri Anwar di dalam parlimen, apa dia dasar pembasmian kemiskinan beliau di negeri Sabah yang berbeza daripada Barisan Nasional? Kalau dia katakan dia akan bagi subsidi, kita pun bagi subsidi sekarang. Kalau dia katakan dia nak bagi latihan, kita belanja beratus juta untuk latihan. Kalau dia kata dia nak bagi peluang-peluang untuk mendapatkan modal berbelanja atau modal berniaga, kita pun buat. Microkredit kita ada, tekun ada, kita ada semua. Jadi saya nak tahu kepada Datuk Seri Anwar, saya tanya selalu dalam parlimen, apa dia yang dia boleh offer ataupun tawarkan kepada rakyat Sabah dari segi dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial beliau yang berbeza daripada Barisan Nasional. Kalau dia boleh katakan kepada saya, mungkin saya pun tertarik. Tapi sekarang ini dia lebih banyak kepada retorik politik. Jadi kalau dia hanya benda yang sama yang ditawarkan, saya kira rakyat negeri Sabah harus mengundi Barisan Nasional kerana kita mempunyai pengalaman. Kita mempunyai pengalaman untuk menjalankan program-program yang sama. Jadi selagi beliau tidak mendapat ilham untuk memberi tawaran yang berbeza daripada Barisan Nasional, saya kira manifesto beliau masih lagi berbentuk angan-angan. Isu tentang bonisasi, royalti minyak, otonomi ini, sebenarnya isu ini telah dihebohkan oleh pembangkang sejak tahun 60-an lagi. Dan alhamdulillah setiap kali pilihan raya kita menang. Yang terakhir yang mana saudari pun pergi di Batu Sapi, calon SAPP Datuk Yong Teck Lee mewar-warkan isu tentang Sabah for Sabah. Kita semua tahu, kita semua dengar bagaimana dia menaikkan semangat orang Sabah supaya parokial atau semangat kenegeriannya menebal. Tapi alhamdulillah di Batu Sapi Barisan Nasional menang. Barisan Nasional menang. Dan kawasan itu pula kawasan orang Islam. Yang menang ini pula ialah Kristian, calon Kristian Cina daripada PBS, Datin Linda. Jadi saya mempunyai keyakinan yang tinggi rakyat negeri Sabah sekarang ini sudah dewasa dan matang dalam pemikiran. Mereka tahu dan mengetahui siapa yang boleh membawa dasar-dasar yang baik untuk pembangunan negeri Sabah. Jadi soal tentang Sabah for Sabah ini
Bukan sekarang saja ini daripada dulu. Manifesto mereka itu janji ini telah dimasukkan dalam manifesto pilihan raya mereka, dan kita dapat menumpaskan mereka dalam pilihan raya. Persepsi bahawa kononnya negeri inilah yang paling korup, kerajaan negeri Sabah yang paling korup. Saya ingin tanya kepada Datuk Seri Anwar, kalau kerajaan ini korup, bagaimana dia boleh menaikkan bajet daripada 1.5 bilion, 1.2 bilion pada tahun 80-an dulu sampai 4 bilion sekarang ini? Itu satu. Sekarang ini kerajaan negeri Sabah mempunyai reserve sebanyak 3 bilion ringgit tunai. Kalaulah kerajaan negeri Sabah itu korup, 3 bilion ini jalan. Pada saya, dia tak ada 3 bilion. Sebab ada duit dalam tu, belanjalah. Jadi pada saya, itu tidak betul. Dan yang ketiga ialah, untuk tahun 2011, kerajaan negeri Sabah telah mendapat pengiktirafan yang paling tinggi daripada Ketua Audit Negara. Mendapat 4 bintang. Sijil yang terbaik dari segi pengurusan kerajaan negeri dan pengurusan keuangan kerajaan negeri. Ini datangnya daripada laporan audit Ketua Audit Negara untuk negeri Sabah. Ramai orang tak tahu tu. Kalau begitu, saya minta Datuk Seri Anwar pergi tanya Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, bagaimana negeri Sabah mendapat pujian yang tertinggi, yang dikatakan kerajaan negeri Sabah mempunyai pengurusan keuangan yang terbaik di negara ini. Kita tak mau cakap, kalau cakap susah. Dia pergi tanya. So dari segi itu, persepsi saya setuju, tetapi kita kena lawanlah dengan fakta. Kadang-kadang penat melawan persepsi politik pembangkang dengan fakta. Sebab kadang-kadang orang datang mendengar ceramah dia ini, dia lebih suka bersandiwara, drama. Jadi kadang-kadang orang yang jual minyak di tepi jalan tu, kadang-kadang kita pun duduk sekejap tengok dengar daripada ceramah-ceramah yang berbentuk ilmiah dan yang berfakta. Jadi saya kira rakyat negeri Sabah akan sekali lagi menyokong Barisan Nasional, bukan kerana Barisan Nasional ini sebuah parti yang orang kata lama, tetapi pada saya lebih kepada masa depan. Setiap kali pilihan raya yang diadakan di negeri ini, rakyat negeri Sabah mencari parti untuk masa depan, bukan untuk masa kebelakang. Dia nak tahu siapa mana parti yang boleh mempunyai program yang boleh menjamin keselamatan mereka, menjamin masa depan keluarga mereka, dan menjamin masa depan negeri Sabah. Saya kira parti itu tidak lain dan tidak bukan, dengan terbukti dan jelas dan nyata, ialah parti Barisan Nasional. Saya tidak melihat lagi parti pembangkang mempunyai program yang semantap Barisan Nasional. Kenapa perlu Barisan Nasional dikekalkan? Satu, track record pembangunan dan perancangan. Saya kira kalau kita kaya pun tapi tidak ada perancangan yang mantap, yang mana pemimpin-pemimpin yang mempunyai kebolehan dan pengalaman untuk mengurus wang tersebut, saya kira itu pun tidak akan membuahkan kejayaan. Kita ada pengalaman dan kita mempunyai sistem kongsi kuasa yang amat mantap. Tidak ada satu pun kaum di negeri Sabah ini, kaum besar, yang dipinggirkan. Walaupun parti itu parti kecil. Sebab itu negeri Sabah mempunyai 13 komponen Barisan Nasional. Yang ketiganya ialah di negeri Sabah ini, keunikan negeri Sabah ini ialah, walaupun orang katakan isu agama dan kaum, sebenarnya di negeri Sabah ini kebanyakan rata-rata keluarga di negeri Sabah ini mempunyai kaum keluarga yang datang daripada kaum yang berlainan, yang berbilang agama. Jangan pergi jauh, saya sendiri, isteri kepada abang saya bukan orang Melayu, orang Kadazan. Saya mempunyai keluarga yang beragama Kristian, yang jauh sikit lah daripada cousin dan sebagainya. Mereka masih lagi yang beragama Kristian. Jadi di negeri Sabah ini, satu keluarga besar, hari raya contohnya, diraikan oleh kaum keluarga yang datang daripada berbilang-bilang kaum dan berbilang agama. Itu kekuatan kita. Sebab itu apabila isu yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar yang mengatakan isu agama dan sebagainya di Semenanjung, kita tidak terasa di sini. Itu kekuatan kita. Dan saya kira Datuk Seri Anwar ini, kenapa dia tidak boleh diterima oleh rakyat negeri Sabah? Sebab kita tahu latar belakang dia, apa dia buat sewaktu dia menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan.
Kita tahu sejarahnya di negeri Sabah. Saya nak ingatkan Datuk Seri Anwar. Dia jugalah yang antara orang yang menidakkan Tan Sri Pairin Ketingan menjadi Ketua Menteri pada satu ketika dahulu. Jadi saya kira orang Kadazan masih lagi teringat peristiwa tersebut. Sebab pada waktu itu saya pasti Datuk Seri Anwar telah diberi kepercayaan oleh Perdana Menteri untuk menjaga negeri Sabah. Dan kita tahu pengaruh Datuk Seri Anwar di negeri Sabah pada waktu itu, sewaktu nak bertanding dengan arwah